Warga Nigeria yang terbukti bersalah membunuh ketua jururawat Hospital Serdang 2 tahun lalu ke tali gantung. Keterangan tertuduh didapati hanya penafian semata-mata. Kes harian jangkitan COVID-19 hari ini hampir mencecah 20,000. Jumlah keseluruhan di negara ini meningkat kepada 1,183,010 kes. Lelaki nekat rempuh pintu belakang sebuah pasaraya di Arau Perlis dengan jentera forklift dan mencuri puluhan telefon bimbit. Kejadian disedari pengawal keselamatan sewaktu mahu memulakan tugas. Tan Sri Muhyiddin Yassin menegaskan jawatannya masih kekal dan mempunyai sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat. Kedudukannya sebagai PM akan ditentukan dalam usul percaya. Berita TV9 bersama saya Ahmad Bar, Zainal Abidin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bermula 1 Ogos lalu, Berita TV9 bermula jam 7 malam untuk setiap hari. Baiklah, kita terus saja ke laporan berikut. Seorang lelaki bertindak melanggar pintu belakang sebuah pasaraya di Arau Perlis dengan menggunakan sebuah jentera forklift sebelum memecah masuk 2 buah kios menjual telefon bimbit. Suspek kemudian melarikan 30 buah telefon bimbit serta sejumlah wang tunai dengan kerugian dianggar lebih RM13,000. Kejadian pada jam 4.06 pagi tadi disedari pengawal keselamatan sewaktu masuk bertugas pada jam 9.15 pagi. Ketua Polis Daerah Arau, Superintenden Nanda Ma'ruf memaklumkan laporan polis dibuat pengawal keselamatan selepas mendapati pintu masuk pasaraya berkenaan yang tercabut akibat dirempuh. Hasil siasatan, suspek didapati masuk melalui pintu berkenaan lalu mengumpil rak kaca sebuah kios di tingkat bawah dan mencuri 25 buah telefon bimbit. Suspek kemudiannya naik ke atas, memecahkan sebuah lagi kios dan mencuri 5 buah telefon bimbit pelanggan serta wang tunai dianggar RM600. Kegiatan itu dilakukan dalam tempoh 16 minit sebelum suspek dilihat keluar menggunakan laluan sama. Kes disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Lelaki Nigeria yang didakwa membunuh ketua jururawat Hospital Serdang, Siti Karina Muhammad Kamarudin 2 tahun lalu, hari ini dijatuhkan hukuman gantung sampai mati selepas terbukti bersalah. Hakim Abdul Karim Abdul Rahman menjatuhkan hukuman itu ke atas Alowonle Oluwanjuwon Gilbert, 38 tahun selepas berpuas hati dengan pihak pendakwaan yang berjaya menimbulkan keraguan munasabah dan keterangan tertuduh hanya penafian semata-mata. Alowonle didakwa menyebabkan kematian Siti Karina, 40 tahun di 3rd Avenue Kondominium Cyberjaya antara jam 12.41 tengah malam 9 Mei hingga 2.30 petang 15 Mei 2019. Mahkamah membenarkan penangguhan hukuman berkenaan sehingga selesai keputusan rayuan oleh pihak pembelaan di Mahkamah Rayuan. Pendakwaan dikenalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Tengku Intan Suraya Tengku Ismail, manakala tertuduh diwakili Peguam Syafina Taib. Seorang pekerja rumah kebajikan dihadapkan ke Mahkamah Session Johor Bahru atas 4 pertuduhan melakukan amang seksual dan merogol seorang kanak-kanak perempuan berumur 10 tahun. Tertuduh berusia 42 tahun itu mengaku tidak bersalah selepas semua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Wan Muhammad Nur Isham Wan Yaakob. Tertuduh berdepan 3 pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap mangsa dengan pendakwaan dilakukan mengikut Seksyen 14(a) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Tertuduh turut didakwa merogol mangsa dengan pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 376(2)(e) Kanun Keseksaan. Kesemua kesalahan itu dilakukan di sebuah rumah kebajikan di Taman Sanctuary Johor Bahru sekitar bulan Mei lalu. Timbalan Pendakwa Raya Chan Chun Yu yang mengendalikan pendakwaan tidak mencadangkan sebarang jaminan terhadap tertuduh kerana mangsa masih berada di rumah kebajikan terbabit yang juga tempat tertuduh bekerja. Mahkamah memutuskan tiada sebarang jaminan dibenarkan terhadap tertuduh dan menetapkan tarikh sebutan semula kes pada 22 September depan.
Cubaan membawa masuk 144 kg durian dari Thailand gagal. Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis Kedah memaklumkan kegiatan membawa masuk durian tanpa memenuhi syarat import ini dikesan kira-kira jam 5 petang pada Selasa lalu. Rampasan dibuat hasil pemeriksaan rutin oleh pegawai Makis di Kompleks ICQS Durian Burung di Kedah. Selepas melakukan pemeriksaan, ia didapati tidak mematuhi syarat import 3P iaitu perlebelan, penggeredan dan pembungkusan. Kes disiasat di bawah Seksyen 15-1 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011. Pesakit COVID-19 dalam kalangan bayi dan kanak-kanak di Kelantan meningkat antara 25 hingga 30% dalam tempoh 2 minggu ini, membabitkan mereka yang berusia di antara 28 hari sehingga 12 tahun. Pengarah Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 Berisiko Rendah PKRC Kelantan, Dr. Muhammad Zubir berkata, jumlah pesakit dalam kategori itu sudah melebihi 200 orang di daerah Kota Baru berbanding sebelum ini di bawah 130 pesakit. 218 pesakit kanak-kanak dalam kategori 1 dan 2 ditempatkan di PKRC Dewan Pusat Tarbiyah Islamiah Kelantan dan PKRC Institut Latihan Perindustrian di Pekalan Cepa. Kita melihat di sini berlaku peningkatan yang amat ketara di beberapa PKRC, terutamanya PKRC yang menempatkan pesakit-pesakit perempuan, ya, kerana kebanyakan anak-anak ini mereka mengikut ibu. Jadi kalau kita dapat lihat berlaku peningkatan dari segi jumlah kanak-kanak yang amat ketara di PKRC Putik, iaitu peningkatan hampir 3 kali ganda. Beliau berkata demikian selepas menerima sumbangan 200 kotak makanan untuk kanak-kanak di PKRC Tanjung Chat, Kota Baru. Dr. Muhammad Zuhairi berkata kanak-kanak di bawah umur akan ditempatkan di PKRC bersama ibu bapa atau penjaga mereka. Sekiranya penjaga negatif, mereka akan ditempatkan di bilik khas yang disediakan di beberapa PKRC untuk mengurangkan risiko jangkitan. Mencecah 20,000 kes. Jumlah kes harian COVID-19 hari ini meningkat kepada 19,819 kes. Ia menjadikan jumlah keseluruhan kes kini sebanyak 1,183,110 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, Selangor mencatatkan jumlah tertinggi dengan 8,377 kes. Diikuti Kuala Lumpur yang mencatatkan 2,467 kes, Kedah 1,371 kes dan Johor 1,162 kes, manakala Kelantan 1,003 kes. Bertemu kembali. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata beliau telah menerima sejumlah surat akuan daripada ahli-ahli Dewan Rakyat yang meyakinkan bahawa beliau masih mempunyai kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Oleh itu, peletakan jawatan beliau di bawah perkara 43/4 Perlembagaan Persekutuan tidak berbangkit. Tan Sri Muhyiddin menyembah maklum perkara itu ketika menghadap Yang di-Pertuan Agong jam 11 pagi tadi. Saya juga sedar bahawa kedudukan saya sebagai Perdana Menteri seringkali dipersoalkan. Maka saya telah menyembah maklum kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bahawa saya akan menentukan keabsahan saya sebagai Perdana Menteri di Parlimen. Suatu usul undi percaya kepada saya akan dibentangkan di Dewan Rakyat ketika Dewan Rakyat bersidang pada bulan September. Melalui cara itu, kata beliau, kedudukannya sebagai Perdana Menteri dan Perikatan Nasional sebagai kerajaan yang memerintah akan dapat ditentukan mengikut lunas undang-undang dan perlembagaan. Yang di-Pertuan Agong menurut beliau telah memperkenankan cadangannya itu. Jelas Tan Sri Muhyiddin lagi, semalam beliau telah menerima warkah daripada Yang di-Pertuan Agong memaklumkan terdapat 8 orang ahli Parlimen UMNO telah menulis surat kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat bahawa mereka telah menarik sokongan kepadanya.
Dalam pertusan khasnya siang tadi, Tan Sri Muhyiddin berkata kemelut yang berlaku sengaja dicetuskan oleh pihak yang cuba menangguk di air keruh. Tindakan berkenaan berikutan kurang senang dengan ketegasan beliau untuk tidak melayan beberapa tuntutan mereka. Termasuklah desakan supaya saya mencampuri urusan mahkamah untuk membebaskan beberapa individu yang sedang didakwa atas kesalahan jenayah. Saya juga telah dituduh menderhaka kepada raja. Sedangkan apa yang saya lakukan adalah semata-mata untuk memelihara keluhuran perlembagaan dan mempertahankan kemuliaan institusi raja berperlembagaan. Tegasnya, beliau tidak akan mengorbankan prinsip dan membelakangi sumpah jawatan untuk menunaikan segala kewajipan dengan jujur, menumpahkan tak setia kepada raja dan negara serta memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaan. Perdana Menteri turut memaklumkan jemaah menteri dan jentera pentadbiran kerajaan akan terus berfungsi untuk melaksanakan amanah dan tanggungjawab kepada rakyat serta negara, khususnya dalam menangani pandemik COVID-19, selain akan memastikan program vaksinasi yang sedang berjalan tidak terganggu dan bantuan-bantuan yang diumum oleh kerajaan akan dapat diterima oleh rakyat tanpa sebarang halangan. Saya menyeru kepada semua penjawat awam, khususnya para frontliners, agar terus tabah melaksanakan tugas dan tanggungjawab anda tanpa terganggu dengan kamalat politik yang sengaja dicetuskan oleh pihak-pihak tertentu yang cuba menangguk di air yang keruh. Selori sayur dan buah-buahan segar tempatan telah dihantar kepada penghuni rumah orang tua di Kompleks Tun Dr. Siti Hasmah dekat Jejawi, Kangar di Perlis. Sumbangan itu untuk keperluan 132 warga emas di situ. Sumbangan diserahkan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI melalui Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Pama, antara yang disumbangkan buah nangka, rambutan dan manggis selain beberapa jenis sayuran. Keperluan makanan kita boleh gunakanlah dengan sebaik-baiknya bagi seperti mana yang Cik Nura kata tadi itulah untuk warga emas ni dapat merasailah kita punya kenikmatan kita ke iklim tropika kita lah musim buah-buahan ni kan. Jadi terima kasih banyaklah pada pihak Pharma Negeri, Kerajaan Negeri dan juga Kementerian Pertanian kerana memasukkan rumah sirkangan sebagai sebahagian daripada projek bawah MAFI Prihatin. Kalau tempat-tempat lain kebanyakan kita bagi dalam pack kan. Di sini kita bagi spesial beruntuk dengan satu lori untuk pukal kepada kitchen di sini kan, dan mereka akan masak edak untuk keperluan dari masa ke masa. Sumbangan turut diberikan kepada lebih 300 petugas dan kaki tangan Hospital Tuanku Fauzia. Setakat ini, petugas Barisan Hadapan dan sukarelawan di 3 pusat pemberian vaksin PPV di Perlis turut mendapat manfaatnya. Program akan diperluaskan lagi kepada pihak-pihak berkeperluan. Baiklah, jangan lupa bersama Berita TV9 jam 7 pada setiap hari. Hasil lukisan Nur Damian Marisa Muhammad Syaruniza, murid Sekolah Kebangsaan Bukit Raya Batu Sembilan Ceras, menutup Berita TV9 malam ini. Oleh itu, saya Ahmad Bazrabidan. Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi.